Kedua remaja Singapura yang menjadi radikal sendiri telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Kedua-dua pelajar sekolah menengah itu dikaitkan dengan kes sebelum ini menjadikan jumlah belia yang menjadi radikal sendiri yang ditahan sejak 2015 kepada 11 kesemuanya. Salah seorang yang terlibat adalah pelajar berusia 15 tahun, iaitu yang paling muda ditahan untuk kegiatan berkaitan pengganasan. Dia terpengaruh dengan propaganda pengganas secara online tahun lalu dan menyokong kumpulan seperti Al-Qaeda dan ISIS. Remaja itu pernah timbangkan untuk lakukan serangan menggunakan pisau dan memancung kepala orang bukan Islam di daya tarikan popular di Singapura selain menjadi pengebom nekat. Dia melahirkan keinginan untuk tinggal di bawah pemerintahan Khalifah dan berkunjung ke Afghanistan. Seorang lagi remaja ditahan adalah pelajar 16 tahun. Dia pernah menarik perhatian pihak keselamatan 3 tahun lalu apabila didapati berminat dengan kandungan pelampau. Meskipun telah diberi amaran oleh pihak berkuasa, dia terus terlibat dalam perbincangan berkaitan ISIS. Dia juga menyertai wadah permainan online Roblox yang mana salah satu salurannya meniru zon konflik ISIS di alam maya. Dia berkata tindakannya seperti menembak dan membunuh musuh ISIS di Roblox mencerminkan keinginannya untuk menjadi seorang anggota ISIS yang sebenar. Dia memuat naik video ini di media sosial antara lewat 2021 hingga awal 2022 untuk menunjukkan sokongannya kepada ISIS. Melalui saluran media sosial inilah dia berkenalan dengan pelajar 15 tahun itu serta Irfan Daniel 18 tahun yang telah ditahan Disember lalu. Irfan juga mempunyai rancangan untuk melakukan serangan di Singapura. Kedua-dua remaja itu akan menjalani kaunseling agama serta pemulihan psikologi dan sosial. Keluarga remaja 15 tahun itu akan dibenarkan untuk melawatnya secara tetap, manakala remaja 16 tahun mempunyai pembimbing untuk mengajarnya kemahiran tentang keselamatan siber. Para pemain industri berpendapat kos untuk mengirim bungkusan mungkin meningkat sedikit pada masa hadapan. Ini sedang gaji dinaikkan untuk hampir 40,000 pemandu penghantaran dan pekerja pentadbiran mulai bulan depan di bawah skim Gaji Progresif Pekerjaan atau OPW. OPW menetapkan syarat-syarat berhubung gaji dan latihan bagi pelbagai peringkat pekerjaan. Di bawah OPW, para pemandu umum sepenuh masa boleh menjangkakan gaji kasar bulanan mencecah sekurang-kurangnya $1,750. Manakala para penolong pentadbiran boleh menjangkakan gaji sekurang-kurangnya $1,500. Ini menandakan kali pertama gaji progresif dilaksanakan mengikut jenis pekerjaan, tidak kira di sektor mana para majikan berada. Setakat ini, model gaji progresif telah dilaksanakan ke atas sektor-sektor seperti keselamatan dan pembersihan. Berucap semasa lawatannya ke sebuah syarikat logistik, Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Muhammad berkata, para majikan juga akan menerima bantuan untuk mengurus masalah kenaikan kos. We will be providing support through the Progressive Wage Credit Scheme, PWCS, where the government will fund up to 75% this year, just as we did last year. So we are helping to defray some of the costs so that we minimize the impact to the business and also consumers. Kelompok bekalan telur pertama dari Brunei telah mula dijual di sini di pasar-pasar serbaneka NTUC. Ia adalah sebahagian daripada usaha negara untuk membina daya tahan makanan dengan mempelbagaikan sumber. Buat masa ini, NTUC mengimport 200,000 telur seminggu dari Brunei dan menjualnya pada harga $3.20 bagi pek bungkusan 10 biji. Harga itu lebih murah berbanding telur yang diimport dari negara-negara lain. NTUC menyatakan pihaknya mengimport telur dari 10 negara termasuk Malaysia, Thailand, Australia dan Ukraine. Satu kelebihan mengimport telur dari rantau ASEAN menurut NTUC adalah tempoh kiriman yang lebih pantas. Pengiriman dari Brunei mengambil masa sehingga seminggu, manakala pengiriman dari Ukraine atau Australia mengambil masa sehingga 21 hari. Darul Arkam Singapura telah menyumbang $30,000 kepada kempen derma untuk mangsa gempa di Turki dan Syria yang dikendalikan oleh Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF. Ini menjadikan dana bagi yang berjaya dikumpulkan untuk tujuan bantuan kemanusiaan itu setakat ini sekitar $1.3 juta.
Majlis penyerahan cek diadakan di Pejabat Darul Arkam pagi tadi. Cek sumbangan $30,000 diserahkan Presiden Darul Arkam Adam Foo diiringi oleh Pengurus Besar Darul Arkam Nursia Saad kepada Wakil RLAF. Sumbangan Darul Arkam itu adalah daripada hasil kutipan zakat di bawah asnaf fisabilillah tahun lalu. Dengan mengikut keadaan di sana, kita harapkan masyarakat dapat membantu mereka dan we hope that the fund were able to membantu and relieve the current situation there and make the people there to have hope that actually there are more people here to give them the support. Setakat ini, Yayasan Rahmatan Lil Alamin sudah berjaya mengumpulkan sekitar $1.3 juta. Dana itu akan digunakan untuk mendapatkan barangan keperluan seperti makanan, bekalan perubatan, selimut dan khemah. Ramai di antara para dermawan Singapura, sikap mereka sangat luar biasa. Dalam masa satu hari, kami telah dapat mengumpul sebanyak $500,000 daripada orang ramai. Saya kira ini adalah satu wadah yang baik untuk mereka menunjukkan keihsanan mereka. Dan kami sangat-sangat terharu dengan terutama sekali dari sikap orang-orang Melayu Islam. Dalam masa yang singkat kami dapat mengumpul dengan begitu banyak sekali. Inisiatif mengumpul dana ini dijalankan sejak 10 Februari lalu dan akan berakhir Jumaat ini. Saudara, anda ingin mencuba pengalaman menyampaikan berita? Apa kata anda sahut cabaran menjadi penyampai berita Mediacorp dalam pertandingan baca berita cabaran AutoQ di acara Mediacorp Untukmu di Wan Punggol Sabtu ini? 9 peserta terbaik juga bakal membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Anda sudah bersedia? Dalam kiraan 3, 2, 1. Ramai sudah menyahut cabaran AutoQ kami di TikTok Berita Mediacorp. Ada yang melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dapatkah kaedah baru kiraan kuota COE? Dan ada pula percubaan yang cukup mencuit hati. Dapat mempercepat maaf. Kini anda berpeluang melakukannya secara live di acara Mediacorp Untukmu di Wan Punggol pada Sabtu ini. Lebih daripada mengetahui dengan dekat lagi cara penyampaian berita dijalankan di sebalik tabir, kami berharap cabaran AutoQ ini dapat dijadikan sebagai satu landasan untuk memupuk sebuah masyarakat berilmu yang dapat membezakan atau mengenal pasti antara berita sahih dengan berita palsu. Dan ini juga di samping menggalak pemahaman tentang perkembangan berita dan ehwal semasa. Pertandingan dibuka kepada semua dan dibagikan kepada 2 kategori, iaitu untuk pelajar serta dewasa lelaki dan wanita. Saudara, berikut adalah syarat dan peraturan bagi pertandingan baca berita cabaran AutoQ. Pertama, semua peserta perlulah berusia 10 tahun dan ke atas dan kanak-kanak 12 tahun dan ke bawah perlulah diiringi oleh ibu bapa atau waris mereka. Selepas mendaftarkan diri, anda akan diberikan skrip berita Mediacorp yang panjangnya sehingga 2 minit yang akan digunakan semasa pertandingan. Gunakan masa menunggu itu sebaik-baiknya untuk berlatih. Dan apabila tiba giliran anda untuk membaca, anda mempunyai 3 peluang untuk ulangi bacaan sekiranya terdapat sebarang kesilapan. Anda boleh mendaftarkan diri di astaka kami di Wan Punggol pada Sabtu ini bermula 12.30 hari. Pertandingan bermula dari 1 hingga 5 petang. 9 peserta terbaik berpeluang memenangi baucar makanan dan cenderahati berita Mediacorp beserta trofi.